rancangan Media Atlas, kami membawakan anda keunikan kisah Malaysia dari aspek geografi kemanusiaan dan fizikal. Seperti yang kita tahu, pemasukan pendatang asing memberikan peningkatan kepada bilangan pekerja di Malaysia berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang menduduki sebahagian semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Borneo. Terkenal dengan persekitaran fizikal dan juga gabungan pengaruh budaya Melayu, Cina, India dan Eropah, Malaysia ialah negara ke-43 teramai penduduk dan negara ke-66 terluas di dunia dengan tanah seluas kira-kira 400,000 kilometer persegi yang diduduki 32.76 juta orang. Sebagai salah satu negara membangun di rantau Asia Tenggara, Malaysia mempunyai latar belakang sosial di mana terdapat trend demografi dan sosial yang di kalangan aplikasi masyarakat menggambarkan pelbagai budaya, agama dan bahasa. Perubahan makro yang cepat dan drastik dalam struktur penduduknya, peralihan demografi, pembangunan ekonomi dan konteks sosial budaya membawa kepada fenomena kemodenan pemambat yang membentuk rejim, dasar dan program kesejahteraan di negara Malaysia. Dalam siri episod kali ini, kru Malaysia Atlas akan melungkai keunikan latar belakang sosial negara kita, Malaysia daripada pelbagai aspek. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, populasi merupakan jumlah semua orang yang mendiami sesuatu tempat. Ia merangkumi jumlah keseluruhan termasuk dari segi jantina, ciri-ciri sosial seperti agama dan kaum, serta merangkumi semua lapisan umur. Banci penduduk merupakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan jumlah populasi di Malaysia. Peningkatan populasi masyarakat di Malaysia banyak memberi impak positif, namun tidak boleh diketepikan kesan negatifnya. Impak daripada peningkatan populasi dalam negara, Malaysia dijangka akan menjadi negara tua disebabkan jangka hayat yang tinggi menjelang tahun 2050. Mengikuti masyarakat majmuk di Malaysia bersama saya Norza Hamzah. Masyarakat majmuk merupakan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa yang tinggal dalam satu unit politik yang sama, tetapi berpisah disebabkan oleh amalan kehidupan dan kebudayaan yang berbeza. Masyarakat majmuk muncul akibat daripada dasar penjajahan yang menggalakkan penghijraan mengikut keperluan ekonomi. Mari kita lihat bagaimana perpaduan masyarakat disempurnakan. Malaysia amat terkenal dengan adanya masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Malaysia sangat sinonim dengan masyarakat majmuk dan sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Di seluruh Malaysia terdapat lebih 80 kaum yang ada di negara unik ini. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di Tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Malaysia hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pelbagai budaya, bahasa, agama dan adat bersam. Ciri-ciri demografi penduduk di Malaysia. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik di mana etnik Bumiputera yang terdiri daripada kaum Melayu, orang asli, Dayak,
Kadazan dusun dan lain-lain merupakan etnik terbesar dengan peratus populasinya adalah sebanyak 69.6%. Etnik kedua terbesar di Malaysia adalah etnik Cina iaitu 22.6% diikuti dengan masyarakat etnik India 6.8%. Manakala baki populasinya iaitu 1% merupakan etnik lain-lain daripada bangsa luar yang diberi taraf warga negara mengikut syarat-syarat tertentu. Pada tahun 2020, purata jangka hayat kaum lelaki Malaysia adalah 74.7 tahun, manakala kaum wanita adalah 78.8 tahun. Nisbah jantina rakyat Malaysia yang direkodkan pada tahun 2020 adalah berada pada kadar 105.69 lelaki bagi setiap 100 perempuan, di mana jumlah penduduk lelaki di negara ini mencecah sehingga 16.6 juta berbanding wanita iaitu 16.1 juta. Penduduk Malaysia yang berumur antara 0 hingga 14 tahun adalah sebanyak 23.3%. Manakala golongan penduduk pertengahan iaitu yang berumur 15 sehingga 64 tahun adalah sebanyak 69.7%. Golongan tua yang berusia 65 tahun dan ke atas pula adalah sebanyak 7%. Umur median wanita adalah 28.8 manakala lelaki adalah sedikit rendah iaitu 28.2. Penganut agama Islam mendominasi masyarakat Malaysia sebanyak 61.3%, diikuti oleh penganut agama Buddha 19.8%, Kristian 9.2%, Hindu 6.3%, lain-lain agama 1.7% dan juga golongan yang tiada agama iaitu 0.8%. Kadar kesuburan di Malaysia adalah 1.976 kelahiran bagi setiap wanita, manakala kadar kematian kasar yang direkodkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 5.223 bagi setiap 1,000 penduduk. Seperti yang kita tahu, sosioekonomi merupakan salah satu elemen dalam latar belakang sosial. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aktiviti ekonomi yang meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Kegiatan ekonomi juga memberi kesan terhadap pembangunan ekonomi di dalam negara. Jadi, mari kita lihat isu-isu terkini. Antara isu terkini adalah isu COVID-19. Timbulnya pandemik pada masa kini memberikan kesan terhadap pelbagai sektor. Salah satunya adalah sektor sosioekonomi. Disebabkan berlakunya pandemik COVID-19 ini, terdapat perniagaan-perniagaan kecil yang terpaksa menutup perniagaan mereka dan tidak mendapat punca lain untuk menyara hidup mereka. Jadi, mari kita lihat contoh-contoh yang ada di sekeliling. Seperti yang anda lihat, berikut merupakan kawasan-kawasan yang terjejas disebabkan tercetusnya pandemik COVID-19 ini. Video ini menunjukkan lebih daripada separuh penutupan berlaku terhadap perniagaan-perniagaan kecil. Selain daripada itu, kita juga tahu mengenai berita-berita bahawa kilang-kilang terpaksa tutup akibat tercetusnya pandemik ini. Sebabkan tercetusnya pandemik ini, pengambilan pekerja baharu terpaksa dihadkan. Selain daripada itu, terdapat perusahaan yang terpaksa menghentikan beberapa pekerja mereka bagi menampung kos pembiayaan. Isu pendatang asing di Malaysia bukan suatu perkara yang baru dan ianya membimbangkan masyarakat kita yang mana saban hari jumlah pendatang asing semakin meningkat. Hal ini kerana pendatang asing dari negara luar seperti Bangladesh, Myanmar dan Indonesia berimigrasi ke negara Malaysia untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Mengikut anggaran penduduk semasa Malaysia 2020 yang dikeluarkan oleh penerbitan Anggaran Penduduk Semasa Malaysia 2020 menunjukkan kadar pertumbuhan penduduk warga asing pada tahun 2019 adalah sebanyak 3.1 juta. Pada tahun 2020, kadar pertumbuhan penduduk warga asing mencatatkan penurunan berbanding tahun sebelumnya iaitu sebanyak 3.0 juta. Hal ini kerana akibat daripada penutupan sempadan dan pergerakan pulang warga asing ke negara masing-masing berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Seperti yang kita tahu, kemasukan pendatang asing memberikan peningkatan kepada bilangan pekerja di Malaysia. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019, statistik menunjukkan sektor perkilangan mempunyai bilangan pekerja asing aktif yang tertinggi iaitu sebanyak 700,000 dan diikuti oleh sektor pembinaan dengan jumlah pekerja asing sebanyak 438,264
pekerja asing. Kemasukan pekerja asing ke negara Malaysia memberikan lebih banyak keburukan daripada kebaikan kepada negara. Hal ini kerana peningkatan pekerja asing membawa kepada peningkatan kes jenayah seperti pecah rumah, rogol, rusuhan dan lain-lain. Selain daripada peningkatan kes jenayah dalam kalangan pekerja asing, masalah pencemaran alam sekitar juga turut meningkat serta rakyat Malaysia terpaksa berkongsi kemudahan yang disediakan oleh kerajaan seperti kemudahan pengangkutan awam dan hospital. Namun tidak dinafikan, kemasukan pendatang asing turut menyumbang kepada ekonomi negara yang mana aktiviti pembelanjaan mereka dapat meningkatkan kuasa beli negara dan mendorong kepada pengeluaran yang lebih tinggi. Isu peningkatan pendatang asing ke Malaysia yang tumbuh seperti cendawan perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa tempatan agar masalah kemasukan pendatang asing dapat diatasi dari akar umbinya.